Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Jadi murid-murid boleh mengambil buku teks dan kita akan buka unit 7 Kemahiran Tata Bahasa. Keluar dengan tenangnya, muka surat 54. Jadi semua buka muka surat 54. Okey. Di halaman 54 akan kita nampak beginilah rupa dia di 54, iaitu tata bahasa keluar dengan tenangnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengecam dan melengkapkan ayat dengan menggunakan kata pemberi. Jadi sebelum kita teruskan kepada apa itu kata pemberi, kita baca dulu semua petikan ini bersama-sama. Jadi murid-murid bersedia, kita baca satu per satu. Okey, kita baca yang kotak yang pertama. Keluar dengan tenangnya. Keluarga Encik Nazri mengamalkan panduan keselamatan sebelum bercuti. Encik Nazri memberitahu Encik Tiong dan Encik Ravin bahawa beliau sekeluarga akan bercuti. Mereka ialah jiran Encik Nazri. Tindakan Encik Nazri tersebut adalah sebagai makluman supaya mereka dapat mengawasi rumah ketika ketiadaan beliau sekeluarga. Tindakan bijak ini adalah penting demi keselamatan harta benda. Seterusnya, kita baca yang kedua. Si kelabu dan si putih, tempat kosong, arnab peliharaan Afifi. Dia menghantar haiwan peliharaannya ke pusat jagaan haiwan. Pusat ini menawarkan penjagaan eksklusif bagi haiwan peliharaan melalui konsep hotel. Perkhidmatan ini, tempat kosong, mudah bagi orang yang mementingkan keselamatan haiwan peliharaan semasa bercuti. Seterusnya, Encik Nazri memasang suis semasa automatik. Encik Nazri memasang suis pemasa automatik. Pemasa automatik, tempat kosong, alat untuk mengawal dan menetapkan tempoh lampu menyala. Pemasa automatik, tempat kosong, penting sebagai alat keselamatan ketika penghuni tiada di rumah pada waktu malam. Seterusnya, Encik Nazri juga melaporkan ketiadaan beliau sekeluarga di rumah Encik Azlan. Encik Azlan, tempat kosong, anggota polis. Encik Nazri memberikan alamat rumah beliau. Encik Nazri memberikan alamat rumah kepada beliau. Maklumat ini, tempat kosong, untuk memudahkan pihak polis membuat rondaan bagi mengekang pencerobohan. Jadi kita telah baca 4 gambar ataupun kotak yang telah dinyatakan. Jadi cerita ini mengenai Encik Nazri yang hendak bercuti. Ini Encik Nazri, Jibril ni dia hendak bercuti. Jadi yang pertama ini dia memberitahu jiran-jiran dia bahawa dia akan bercuti supaya jiran-jiran dia ambil maklum, ambil cakna ketiadaan beliau di rumah. Yang kedua, anak Encik Afifi, Encik Nazri itu Afifi, dia membawa arnab peliharaan dia, kelabu dan putih, ke pusat peliharaan jagaan haiwan. Jadi bila nak bercuti, haiwan peliharaan tidak boleh dibawa. Jadi dihantar ke pusat penjagaan haiwan untuk dijaga sementara. Yang seterusnya, Encik Nazri juga meminta orang untuk memasang pemasa automatik. Pemasa automatik ini bertujuan untuk mengawal dan menetapkan masa lampu menyala di rumah dia. Ini penting pada waktu malam sebab tiada orang. Jadi untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini, jadi pemasa automatik ini dipasang. Yang terakhir, Cik Nazri melaporkan kepada Encik Azlan ataupun dia melaporkan kepada anggota polis. Sebab Encik Azlan pun ada anggota polis, jadi dia melaporkan kepada balai polis dan memberikan alamat beliau supaya polis dapat membuat rondaan bagi mengelakkan pencerobohan ataupun segala kejadian yang tidak diingini. Jadi kalau murid-murid perasan, ada banyak pensil-pensil, iaitu tempat untuk diisi jawapan. Jawapan diisi adalah jawapan menggunakan kata pemberi. Okey, apa tu kata pemberi? Tengok.
Kata pemberi. Kata pemberi adalah unsur ataupun kata yang menjadi pemberi hal ataupun perongkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Kata pemberi ni ada dua. Yang pertama ialah ialah. Ialah ini kita digunakan ataupun dia berada hadir di hadapan frasa nama atau kata nama. Tidak kira kata nama am, kata nama khas, kedua-duanya menggunakan kataan atau kata pemberi ialah. Contoh, Laila ialah jiran baru saya. Jiran ini adalah kata nama. Jadi bila berjumpa dengan kata nama, di hadapan dia mesti menggunakan ialah. Seterusnya adalah. Adalah iaitu hadir atau berada di hadapan frasa adjektif ataupun kata adjektif dan frasa sendi nama ataupun kata sendi nama. Contoh, makanan seimbang adalah baik untuk kesihatan. Baik ini adalah kata adjektif. Maka perkataan yang sesuai di hadapannya adalah. Jadi penggunaan perkataan adalah yang sesuai untuk berada di hadapan frasa adjektif atau kata adjektif ataupun frasa sendi nama ataupun kata sendi nama. Jadi kita tengok kepada aktiviti melengkapkan petikan. Jadi ini petikan sudah yang dilengkapkan. Okey, kita tengok. Dia menggunakan perkataan ialah. Sebab apa ialah? Tengok belakang dia. Jiran. Jiran itu adalah kata nama. Bila kata nama, maka penggunaan yang tepat ialah. Seterusnya, sebagai. Sebagai ni apa? Sebagai adalah kata sendi nama. Jadi perkataan yang tepat digunakan adalah. Satu lagi, penting. Penting ialah kata adjektif. Jadi yang paling sesuai digunakan adalah. Ini adalah cara-cara kita mengenal pasti penggunaan kata pemberi yang sesuai. Jadi kita tengok 40. Okay. Melengkapkan petikan ni. Si kelabu dan si putih tempat kosong Arnab. Jadi di belakang garis Arnab. Arnab ni apa? Arnab ini kata nama. Jadi berbagi rasa-rasa murid, kalau kata nama, apa jawapan yang sesuai? Okey, betul. Ialah. Jadi si kelabu dan si putih ialah arnab peliharaan Fifi. Seterusnya, perkhidmatan ini tempat kosong mudah. Mudah ini kata apa pula? Ataupun frasa apa? Mudah ialah kata adjektif. Kata adjektif. Jadi bila kata adjektif ataupun frasa adjektif, dan ini katalah satu huruf, satu perkataan yang dipanggil kata adjektif. Jadi tempat kosong yang sesuai untuk kita isi ialah, bukan ialah, perkataan tempat kosong yang belum sesuai yang kita isi adalah. Seterusnya, alat. Pemasak automatik tempat kosong alat. Alat ini berada di belakang tempat kosong. Itu yang kita akan isi kata pemberi. Alat kata nama. Jadi kalau kata nama macam kita belajar tadi, ialah. Seterusnya penting. Penting dah tahu tadi, penting kata adjektif. Jadi jawapan dia adalah. Seterusnya, Encik Zazri juga melaporkan ketiadaan beliau sekeluarga di rumah Encik Azlan. Encik Azlan tempat kosong anggota polis. Anggota polis ni apa? Cuba teka. Okey, betul. Kata nama. Jadi kalau kata nama, jawapan dia ialah. Okey, seterusnya, maklumat ini tempat kosong untuk memudahkan pihak polis. Untuk memudahkan untuk kata sendi nama. Jadi kalau kata sendi nama adalah. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami cara menggunakan perkataan ialah dengan adalah. Jadi dapat bezakan perkataan ialah dan adalah di bahagian mana untuk kita gunakannya. Okey, seterusnya
kita ada latihan. Isikan tempat kosong. Jadi yang pertama, murid baca dan yang cikgu garis ini adalah latihan untuk murid-murid. Apa perlu buat? Salin dan jawab dalam buku tata bahasa. Jadi murid akan baca, arahan dia isikan tempat kosong dengan kata pemberi yang betul, ialah ataupun adalah. Jadi murid akan baca, kenal pasti yang di belakang garis itu adalah kata nama ataupun frasa nama ataupun frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Selepas mengenal pasti, maka murid-murid dapatlah menjawab dengan menggunakan perkataan pemberi yang betul, iaitu ialah ataupun adalah. Jadi semoga murid-murid dapat menjawab dan menghantar gambar jawapan murid kepada cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab.